kritikan terhadap buku ni. Macam mana yang kami duk bagi tahu dekat Book Surgeon, kami bukan sekadar nak mengulas dan mengeluarkan benda-benda yang baik daripada satu buku. Pada masa yang sama, kami juga akan kemukakan kritikan yang wajar diberikan kepada sebarang buku yang ditulis oleh manusia. Maksud aku takkan kritik Al-Quran dan sunnah yang sahih, sebab yang tu bagi aku tu word of God dan kata-kata Nabi yang aku takkan sentuh, yang aku takkan kritik. Semua tu betul. Itu pada pendapat aku. Bila main tulisan manusia, tak kira lah Zakbar ke, Profesor Ungku Aziz ke, siapa ke, aku tulis buku ke, semua akan ada benda yang salah. So benda yang salah tu kita keluarkan, kita tegur, kita kritik. Dalam buku ni, perangai bergantung pada diri sendiri yang kita duk sembang sepanjang beberapa video yang sudah. Aku keluarkan kritikan. Contoh dalam halaman sebelah, bila berbicara tentang isu syafaat Nabi, berkata pada muka surat sebelah tu, kita tak disuruh untuk mengharapkan kepada syafaat Nabi SAW. Ada explanation dia selepas daripada tu, kenapa dia kata macam tu. Cuma pada pendapat aku, bila aku tanya balik dengan guru aku, Ustaz Ismailin, aku tanya balik apa maksud Zakbar bila dia kata jangan duk harap dekat syafaat Nabi SAW. Ustaz Ismailin kata maksudnya kita jangan mengharap semata-mata pada syafaat Nabi tu sahaja. Contoh macam, mungkinlah yang aku faham, semayang dah, apa benda pun, rukun-rukun Islam semua tak buat, tapi duk selawat saja mengharap syafaat Nabi. Benda tu yang tak digalakkan dan ditegur oleh Zakbar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pada muka surat 97, Zakbar macam associate orang barat dan orang moden ni dengan buat benda baik tapi riak. So dia kena explain lah. Kalau macam dia hidup sekarang ni, aku nak bertanya dia, awak pasal apa pada waktu dulu orang barat ni dia semua orang riak ke? Ataupun orang moden sekarang ni semua orang buat amalan kebaikan tu dengan tak ikhlas ke macam mana? Dia kena explain lah. So macam mungkin tanggungjawab aku untuk aku check balik dalam sejarah waktu Zakbar tulis buku ni, orang barat zaman tu macam mana? Adakah semua mereka riak dan sebagainya? So benda tu aku nak kena buat kajian yang lagi mendalam lah. Pada muka surat 20 pasal mengharapkan beasiswa. Aku sekolah menengah, aku dapat beasiswa sampai masuk ke matrik, ada allowance dan sebagainya. Masuk ke universiti pun alhamdulillah ada beasiswa. Masalahnya, aku nak abang kata, kami mengharap kepada beasiswa, especially kalau orang susah. Mengharap kepada beasiswa tu sebab apa? Kami orang susah, tak ada duit. Faham tak? Bukanlah tak ada duit sangat-sangat. Biaya untuk belajar ke universiti dan sebagainya tu sangat tinggi. So that's why kami mengharapkan beasiswa. Dan istimewanya pada zaman ni, janji-janji oleh ahli politik sebelum mereka menang dan sebagainya, orang yang belum nak jadi kerajaan ke apa benda ke, mereka janjikan pendidikan yang percuma. Jadi bagi aku tak salah untuk kita tuntut balik janji mereka tu. Tak salah untuk kita tuntut janji yang mereka dah tabur tu. Malangnya masih lagi kena banyak PTN, masih lagi belajar tu tak free pun. Jadi aku tak setuju lah bila kata macam seolah-olah harap kepada beasiswa ni satu benda yang buruk. Kalau dah kawan tu susah, apa salahnya dia mengharap beasiswa, kan? Tu antara benda yang aku tak setuju. Dan of course, guru aku berpesan pada muka surat 55 terhadap ada dekat dalam buku ni. Muka surat 55 dalam buku ni dia tak ada hadis palsu, kita kena berhati-hati. Hadis palsu tu berkenaan dengan ikhtilaf, berkenaan dengan khilaf apa semua. Kita boleh tengok balik lah buku ni. Dia mungkin lain keluaran dia muka surat lain. Tapi yang dekat dalam buku ni muka surat 55 ada satu hadis palsu. Kita boleh rujuk balik dengan guru-guru kita yang mengajar hadis, mengajar bidang agama dan sebagainya. Kita tanya, palsu ke? Siapa yang palsu? Siapa yang kata dia palsu dan sebagainya? Dan kalau betul benar ianya palsu, jangan ikut lah. Kan? Okey. Dan yang terakhir, pengenalan awal buku ni. Versi yang aku baca adalah buku ni terbitan DBP. Aku tak tahu terbitan ke berapa, tak sure. Tapi dia ada satu tulisan pengenalan oleh Asmah Haji Omar, kalau aku tak silap. Aku tak kenal siapa dia Asmah Haji Omar ni. Aku tak kenal. Cuma aku tak suka baca buku ni sebab mula-mula tu dia ada review. Dia macam seolah-olah review ringkas, review oleh Asmah Haji Omar ni sebelum aku start baca tulisan Zakbar tu sendiri. So aku tak suka. Untuk orang yang mengulas buku dan mengkritik buku, aku tak suka nak baca kritikan orang dulu sebelum aku baca buku tu. Aku baca buku tu dalam keadaan penilaian aku tak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Aku tak suka. Boleh nak buat macam ni, boleh nak letak review tu, tak ada masalah. Bagi aku prefer letak kat belakang sekali. Bila dah habis baca dah buku tu, dah habis dah risalah kedua, risalah ketiga oleh tulisan Zakbar tu, baru tulis, baru letak review tu, baru letak bahagian review tu. Aku lagi prefer macam tu sebagai seorang pengulas buku dan pengkritik buku. Konklusi, aku kata buku ni sangat-sangat baik, banyak manfaat dah. Tapi pada masa yang sama dia ada benda-benda yang kita boleh kritik dan kita boleh persoalkan balik, kita boleh tanyakan balik, kan? Normal lah. Tapi
hanya disebabkan buku ni ada 5 kritikan daripada aku, 5 benda yang aku kata boleh dipersoalkan balik, tak menjadikan buku ni sampah. Ada manfaat yang kita boleh kutip bersama, kita boleh panjang-panjangkan kepada orang ramai, dan manfaat dia tu jauh lagi banyak dah daripada kritikan. Jadi jangan rasa kekok nak mengkritik mana-mana buku, hatta buku yang ditulis oleh orang tokoh besar seperti Zabbar, Zainal Abidin bin Ahmad sendiri. Wallahualam, mudah-mudahan pembedahan buku kita ni ada manfaat, dan tolong panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat yang lain manfaat yang hampa dapat daripada perkongsian kami di Book Surgeon ni, insyaAllah. Itu saja, jangan lupa Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.